Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak. Berjumpa lagi kita dengan matematik KSSN tingkatan 5, matematik pengguna bab 4 pencukaian. Hari ini cikgu akan terangkan akan cukai jualan dan perkhidmatan. Jom kita belajar. Anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan cukai perkhidmatan? Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan ke atas pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perhotelan, insurans, menyediakan makanan dan minuman dan sebagainya. Okey, di sini cikgu ada tunjukkan kat sini adalah perkhidmatan restoran, makanan dan minuman. Okey, telekomunikasi, insurans, okey, hotel. Dan ini juga gambar ni pula cikgu dapat daripada pihak custom. Okey, antara perkhidmatan bercukai yang perlu kita bayar. Kalau kita tengok kat sini, restoran, Astro pun kena cukai, hotel, perkhidmatan kawalan keselamatan, pusat servis kenderaan, tempat letak kereta dengan perkhidmatan profesional. Okey, dikenakan perkhidmatan bercukai sebanyak 6%. Baiklah anak, cukai jualan pula bermaksud ialah cukai yang dikenakan sekali sahaja ke atas barangan bercukai pada peringkat pengeluaran dan pengimportan. So kat sini ada gambar-gambar yang cikgu ambil daripada laman web custom. Okay, kalau kita tengok kat sini contoh barangan bercukai jualan dan kita tengok 5% sahaja lebih kepada barang makanan. Okey, kemudian yang kita tengok cukai yang bernilai 10% lebih pada keperluan seperti barangan elektrik, pakaian, perabot, okey, shampoo, sebagainya. Kemudian periuk ataupun pinggan-pinggan yang mahal tu. Okey, tu cukai perkhidmatannya adalah 10% lah. So kalau kita tengok anak-anak, semua cukai ni akan dibayar kepada Jabatan Custom di Raja Malaysia. Baiklah anak-anak, jom kita lihat contoh soalan yang berkaitan dengan cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, kita baca soalan dulu. Dekat sini menunjukkan Sofia menyewa sebuah bilik hotel selesa dengan harga RM240 semalam. Okey, Sofia ni dia sewa hotel. So harga dia adalah RM240 semalam. Okey, dia sewa selama 2 malam. Okey, diberi bahawa hotel ini mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Okey, kemudian dia suruh kita hitung perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. So kat sini kita tengok ni Sofia, comel je Sofia. Dia sewa apa? Bilik hotel. Okey, harga bilik hotel berapa nak betul? 240 semalam. Dia sewa berapa hari? Dia sewa 2 hari. So sekarang kita tengok macam mana kita nak kira cukai perkhidmatan yang dikenakan oleh Sofia ke atas Sofia. Kita nak tengok cukai perkhidmatan yang dikenakan ke atas Sofia. Kita tengok cara nak menyelesaikan soalan ni. Okay, kita tengok RM240 adalah harga yang perlu dibayar untuk sewa sehari. Kita darabkan dengan 2 sebab Sofia duduk dekat hotel tu selama 2 malam. Okey, dan kita darab dengan 6%. 6% ni adalah kadar cukai perkhidmatan dan kita dapat RM28.80. RM28.80 ni adalah cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Okey, yang bawah ni cikgu tunjukkan kalaulah dia tanya berapa bil yang Sofia perlu bayar, maka nak betul kita tengok, kita tulis balik dia punya sewa, darab dengan 2 tadi, 240 darab dengan 2 untuk sewa hotel, tambah dengan cukai perkhidmatan, maka jumlah yang perlu dibayar adalah RM508.80. Kita lihat soalan yang kedua. Selvi membeli sebungkus nasi lemak di sebuah gerai. Okey, harga dia RM5.50. Okey. Lepas tu tanpa cukai perkhidmatan. Okey, kedua dia kemudian membeli secawan kopi dari kedai kopi dengan harga RM14.80 termasuk cukai perkhidmatan. Okey. Nampak tak nak betul? Cukai perkhidmatan untuk kopi ni 6%. Okey. Dia suruh kita jelaskan kenapa cukai, jelaskan sebab cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Kenapa tak kutip kat gerai? Tadi gerai tadi beli nasi lemak RM5.50 je. Tak ada pun cukai perkhidmatan. Tapi kena beli kopi ni, nampak tak kecil je.
RM14.40. Okey, so dia suruh kita jelaskan sebab, dan yang kedua dia suruh kita hitung harga asal kopi tu. Tak termasuk cukai dan perkhidmatan. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Baiklah anak-anak, kita jawab soalan yang pertama. Jelaskan sebab cukai jualan dan perkhidmatan tidak dikutip di gerai. Okey, sebenarnya cukai perkhidmatan dan jualan dan perkhidmatan ni dia ada syarat dia. Okey, pastikan kedai tu, okey, dia mesti menjana pendapatan dia lebih daripada RM1,500,000 setahun, barulah ada cukai cukai jualan dan juga perkhidmatan. Okey, bila kita beli dekat gerai, kan, okey, kenapa tak perlu ada cukai kan, tak dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan? Okey, sebabnya gerai tu tak menjana hasil, okey, yang melebihi daripada RM1,500,000 setahun. Itu sebab tak payah bayar cukai perkhidmatan. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, seterusnya anak bertuah, kita tengok pula soalan yang B. Dia kata hitung harga asal. Okey, hitung harga asal kopi. Okey, kalau kita tengok kat situ harga asal kopi, okey, X kita tak tahu kan, so cikgu gunakan formula X tambah X darab dengan 6%. X tambah 6% ni adalah cukai perkhidmatan, okey, jualan dan perkhidmatan dia. Kemudian ini adalah harga yang perlu dibayar lah, termasuk dengan cukai perkhidmatan. So apa yang cikgu buat? Okay, cikgu buat X tambah, kalau X darab dengan 6%, kita akan dapat 0.06X. Okey, so sama dengan RM14.80. Kemudian nak bertuah X tambah 0.06X, 1 kan X ni. So 1 tambah 0.06 maka dapat 1.06X. Okey, sama dengan nilai dia tadi RM14.80. Maka X sama dengan berapa? X sama dengan RM14.80. Kita bagi dengan RM1.06. Okey, maka harga asal ialah, setelah kita tekan kalkulator, kita dapat harga asal dia adalah RM13.96. Harga asal kopi tu. Okey, jelas nak betul Okey, soalan dia senang je. Mat memang senang. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. So, soalan yang ketiga ni dia cakap Yisun makan malam di sebuah restoran. Okey, dia telah makan apa? Sepinggan nasi goreng, 2 ketul ayam goreng dan secawan kopi. Okey, jadual kat bawah tu dia tunjukkan harga bagi makanan dan minuman, dan kita dapati bahawa nasi goreng tu RM6 sepinggan, ayam goreng tu RM5 seketul. Kopi adalah RM4 secawan. Okey, so diberi restoran tu dikenakan cukai perkhidmatan 6%. Dia tanya, dia suruh kita hitung bil yang perlu dibayar oleh Yisun. So, nampak tak Yisun yang comel kat sini? Dia minum apa? Kopi. Harga RM4. Okey, dia makan nasi goreng berapa ringgit? RM6 kan satu pinggan. Ayam ni berapa? RM5 seketul tau. So dia makan berapa ketul nak bertuah? Dia makan 2 ketul. Maka kita tengok kat sini jumlah ayam tu dia kena perlu bayar RM10. Okey, jom kita tengok pula macam ni kita nak cari cukai perkhidmatan. Berapakah bilangan yang perlu Yisun bayar daripada yang dia makan ni? Okey, jom anak bertuah. Okay, anak-anak, langkah yang pertama kita kena kira semua jumlah harga makanan yang dimakan oleh Yisun ataupun yang perlu dibayar. Jumlah harga makanan yang perlu dibayar oleh Yisun. So nasi goreng tadi RM6, 2 ketul ayam tadi 2 darab dengan RM5. Okey, kopi dia adalah RM4. So semua sekali bilangan, okey, harga makanan yang perlu dibayar adalah RM20. Okey, sekarang anak bertuah kita kena kira daripada RM20 tu berapa dia punya cukai perkhidmatan yang dikenakan. Maka kita akan tengok RM20 tu kita darabkan dengan 6%. So kita dapat RM1.20. Okey, sekarang berapakah bil yang perlu dibayar? Okey, bil maksudnya keseluruhan yang perlu dibayar termasuk cukai perkhidmatan tadi. Maka kita tambah tadi harga makanan dia RM20 tambah dengan cukai perkhidmatan RM1.20. Okey, maka jumlah bil yang Yisun kena bayar adalah RM21.20. So tengok tahu, senang je. Kita tengok step by step kita akan nampak, oh senang ni nak kira cukai jualan dan perkhidmatan ni. Okey, bagi anak betul So kena bayar berapa tadi Yisun? RM21.20. Soalan yang keempat, Aisyah dan suaminya makan malam di sebuah restoran. So mereka menempah set makan malam
bagi 2 orang berjumlah RM45. Restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. So dia suruh kita hitung bil yang Aisyah dan suami kena bayar. Okey, cara pengiraan anak bertuah ingat yang pertama sekali adalah harga asal makanan. So kita tengok harga asal makanan tadi adalah RM45 kan. So kita kena tambah dengan cukai perkhidmatan lah. So cukai perkhidmatan macam mana nak cari? Harga makanan tadi yang asal tadi darab dengan 6% lah. So kita akan dapat nilai untuk cukai perkhidmatan. Maka kita tambah harga asal campur dengan cukai perkhidmatan. Maka jumlah yang perlu dibayar oleh Aisyah dan suaminya adalah RM47.70. Anak-anak, kita tengok soalan yang terakhir, bab cukai, jualan dan perkhidmatan. So kalau kita tengok kat sini, kita baca soalan dulu. Di atas adalah makanan yang ditempah oleh Anas di sebuah restoran. Okey, diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan. So kat sini cukai perkhidmatan 66%. Lepas tu dia suruh hitung bil Anas. Okey, berapa Anas perlu bayarlah untuk semua sekali yang dia makan ni beserta dengan cukai perkhidmatan. Okey, sekarang kita tengok. Okey, Anas makan apa? Anas makan mi goreng. Berapa harga mi goreng? RM7. Okey, kita tengok pula dia minum apa? Dia minum air buah. So, berapa harga air buah? RM5. So, apa perlu kita buat? Kita kena tambahkan makanan yang ditempah oleh Anas iaitu RM7 tambah dengan RM5. So, kita dapat berapa? RM12. Okey, sekarang kita nak kira pula berapa cukai perkhidmatan dia. Okey, sekarang tambah dengan cukai perkhidmatan. Macam mana nak cari cukai perkhidmatan? Anak-anak kena ingat. Okey, daripada harga makanan tadi, kita kena ambil 6%. Maka kita darab 6% lah. 12 darab dengan 6% untuk mendapat cukai perkhidmatan. Okey, dan akhir sekali kita dapat bila kita dah tambah dah harga makanan campur dengan cukai perkhidmatan, kita dapat bahawa Anas perlu membayar RM12.72. Okey, jelas anak-anak. So kena tengok betul-betul. Ini adalah harga makanan. Ini adalah cukai perkhidmatan yang dikenakan ke atas harga makanan iaitu 6%. Okey, kemudian kita tambah dua-dua, kita dapatlah jumlah bil yang perlu dibayar oleh Anas. Okey, baiklah anak-anak, kesimpulannya kita dapati bahawa harga asal darab dengan 6%. 6% ni adalah kadar cukai perkhidmatan yang dikenakan. Maka itu adalah cukai perkhidmatan. Kita akan dapat cukai perkhidmatan. Harga asal ni termasuklah harga yang diorang perlu bayar. Okey, makanan ke, sewa hotel ke, apa ke harga asal dia. Okey, berapa hari dan sebagainya kalau hotel. Okey, kita kena darab dengan 6%, kita akan dapat itulah nilai bagi cukai perkhidmatan. Okey, tapi bila dia kata jumlah bilangan yang perlu dibayar, ingat kita kena tambah dengan harga asal tadi, harga makanan ke, harga sewa bilik ke, yang asal. Kemudian daripada harga asal tu kita cari nilai untuk 6% daripada harga asal tu yang dikira sebagai cukai perkhidmatan. Okey, kita tambah dua-dua, kita akan dapat jumlah bil yang perlu dibayar. Okey, cikgu harap anak-anak dapat faham tajuk ni dengan baik. Dan kalau kita tengok tajuk dia tak susah kan, senang kan, matematik itu mudah anak-anak. So belajarlah dengan hati. Okey, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.